Naib Chancellor UPNM, Yang Berusaha Prof. Fazilah binti Muhammad, Pendaftar UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi UPNM dan seterusnya datuk-datuk, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 29 Mac 2022. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama meneruskan siri syarahan pentadbir untuk pada kali ini siri ke-11 dengan tajuk Asas Penulisan Teks Ucapan Rasmi. Suka saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, walaupun saya pasti ramai atau mungkin semua di UPNM ini mengenali beliau. Encik Rafizah bin Rosli merupakan Ketua Penolong Pendaftar di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Pengajian Maklumat dengan kepujian daripada Universiti Teknologi Mara pada tahun 2008. Mula bertugas di UPNM pada 15 Disember 2009 sebagai penolong pendaftar, yang mana ketika itu adalah ketua unit co-curriculum berkredit bahagian Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Ditukarkan ke pejabat Naib Chancellor mulai 1 Ogos 2012 dan diberi tanggungjawab memegang portfolio sebagai pegawai khas kepada Naib Chancellor sehingga tahun 2018. Dinaikkan pangkat ke jawatan penolong pendaftar kanan N44 pada 1 Januari 2015 dan seterusnya kepada ketua penolong pendaftar N48 pada 1 Mei 2018. Encik Rafizah diberi kepercayaan oleh UPNM untuk bertugas secara pinjaman di Kementerian Pertahanan dan ditempatkan di Pejabat Panglima Angkatan Tentera PAT mulai 1 Oktober 2018 sehingga 30 September 2019. Bidang tugas sebagai pengudahcara khususnya bagi urusan sumber manusia, penyelidikan dan inovasi, hak ehwal akademik, pentadbiran serta urusan kerjasama strategik di antara UPNM, Misi Awam, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia. Kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pendaftar di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mulai 15 Disember 2021. Jika kita tengok pada tajuknya, Asas Penulisan Teks Ucapan Rasmi, pengalaman Encik Rafizah ni memang sebenarnya kalau siapa yang mengenali beliau memang tak larilah untuk ni. Okey, saya terangkan untuk pengalaman Encik Rafizah dalam bidang penulisan teks. Penulisan teks ucapan rasmi Naib Chancellor sejak tahun 2012, penyedia skrip titah diraja Tuanku Chancellor bagi Istiadat Convocation UPNM, penulis skrip Pro-Chancellor bagi Istiadat Convocation UPNM, penyedia skrip bagi tetamu kenamaan untuk acara-acara rasmi UPNM, penulis teks ucapan rasmi Panglima Angkatan Tentera dalam tempoh 2018 hingga 2019, merupakan tim penulis dan sidang editor bagi penerbitan 5 buah buku yang bertajuk Kepimpinan Ketenteraan bagi pada tahun 2018, mengukuh tradisi membina wibawa tahun 2018, General di Campus tahun 2018, Demi Legasi Daulat Pertiwi tahun 2019 dan Pendidikan Melestari Ketahanan Negara pada tahun 2020. Itulah dia antara sedikit yang Cik Rafizah serahkan CV beliau, dan saya rasa kalau saya tak baca ni macam nanti orang tertanya-tanya siapa ni. Memang saya dan juga Cik Rafizah pernah kami ada ingin cadangkan sebelum waktu PKP lagi untuk melaksanakan satu kursus, at least kursus untuk asas penulisan kepada kita pegawai-pegawai, especially lah terutamanya yang memegang jawatan pentadbiran, untuk macam mana at least dapatlah Cik Rafizah berkongsi pengalaman, berkongsi macam mana, dan Cik Rafizah pun ambil juga kursus-kursus di luar. Saya pasti untuk kita menambah ilmu dan kita bolehlah berkongsi. Sebenarnya sharing knowledge ni memang sangat penting, especially kita di UPNM ni kecil je, so kalau kita ada pelapis tu memang sangat-sangat baguslah. Betul ya Cik Rafizah? Betul tu. Ya. Okey, saya tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Yang Berusaha Encik Rafizah untuk meneruskan
topik kita pada pagi ini, asas penulisan teks ucapan rasmi. Persilakan Cik Rafizul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang sudi hadir melapangkan masa secara online pada hari ini. Terima kasih banyak pada Puan Zunairah atas kesempatan masa untuk saya berkongsi sedikit sebanyaklah pengalaman yang ada dari segi praktikalnya untuk dalam proses penyediaan teks ucapan rasmi. So okey. Saya pergi kepada terus kepada skop perkongsian pada ini. Saya mohon kepada semua tuan-tuan puan-puan sekiranya ada perkara-perkara yang perlu untuk pencerahan dan sebagainya. Boleh interrupt saya semasa dalam tempoh sesi lah, insya-Allah tak. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab terus. Kalau tak, saya mohon masa untuk saya dapatkan maklumat lah. Okey, baik. Skop perkongsian saya hari ini akan saya bahagikan kepada 6 ya. Pertamanya pendahuluan, tapi pendahuluan ni pun dah Puan Zunairah tadi pun dah brief secara ringkas berkenaan dengan CV saya lah. Yang kedua, pengenalan kepada teks ucapan. Yang ketiga, jenis-jenis teks ucapan. Yang keempat, fasa penyediaan teks ucapan. Yang kelima, ucapan rasmi yang berkesan. Ada sedikit tips ringkas daripada saya berdasarkan pengalaman lah. Yang keenam, penutup dan seterusnya sesi soal jawab sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang mungkin nak disimpan sehingga ke akhir sesi ya. Baik, sedikit saja lagi daripada latar belakang saya. Sehingga ke hari ini, sejak tahun 2012, bila saya kira-kira congak hitung semula, saya telah menulis dan menyunting lebih kurang 250 teks ucapan. Dan ini juga termasuk teks-teks sidang media, teks komentar oleh ketua-ketua pegawai utama universiti, skrip majlis, kemudian kata-kata aluan laporan tahunan, dan pengalaman saya apabila saya dipinjamkan di Pejabat Panglima Angkatan Tentera. Saya juga salah seorang tim penulis ucapan rasmi untuk PAT, termasuk amanat tahunan dan event-event rasmi yang lain yang melibatkan Panglima Angkatan Tentera lah. Dan sesi lebih kurang 45 minit ke sejam ini sebenarnya ialah macam Puan Zunairah kata tadi, saya memang ada hasrat untuk membuat satu bengkel khusus untuk penulisan teks ucapan rasmi, sebab hasrat saya supaya universiti ini lebih ramai pelapis-pelapis kita cungkil bakat yang mungkin ada bakat tetapi daripada segi strukturnya mungkin belum ada pengalaman yang sedikit kurang, dan saya rasa apa salahnya saya berkongsi lah pengalaman yang ada tu, yang pengalaman yang berdasarkan peluang yang diberi kepada saya lah untuk menimba pengalaman itu. Dan saya juga masih dalam proses belajar, dan sebenarnya teks ucapan rasmi ni hari ini saya teks ucapan ni dia banyak format. Dia dinamik lah dalam konteks bergantung kepada situasi, siapa pengucapnya, siapa audien dan lain-lain. Dan sekadar untuk ingatan, untuk teks ucapan rasmi ini dia berlainan dengan teks yang dalam bentuk penerbitan. Maksudnya dia teks ucapan ni dia lebih kelihatan hidup lah. Okey, dalam saya punya sesi ini, saya akan berkongsi seberapa banyak yang boleh, dan saya akan rujuk kepada teks-teks ucapan yang pernah saya buatlah sebelum ini. Saya lebih prefer begitu,
supaya tuan-tuan puan-puan selepas ini mungkin ada yang nak meminta memerlukan contoh teks dan sebagainya, saya insyaAllah saya tak ada masalah untuk beri. Ilmu ni perlu dikongsi lah. Okey, saya teruskan kepada pengenalan teks ucapan. Saya pun tak nak baca ada daripada slide kan. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok sendiri pengucapan awam ni. Teks ucapan ni adalah teks yang diucapkan dalam satu pengucapan awam yang biasanya melibatkan audien yang ramai. Dan matlamatnya adalah untuk to inform, untuk mempengaruhi, untuk memberi inspirasi, untuk memberi arahan ataupun untuk menghibur. Dan pengucapan awam ni kebiasaannya dia juga bergantung kepada pengucap sendirilah. Maksudnya kita pun kita biasa juga melihatlah kadang-kadang ada sesetengah orang tu dia ada flair untuk dia ada apa ni dia ada bakat yang dianugerahkan sebagai orator. Maksudnya dia boleh kadang-kadang dia boleh dalam banyak keadaan dia boleh berucap tanpa menggunakan teks pun. Dan apabila dia menggunakan teks, karisma dia tu, infleksi bahasa badan dia tu lebih terserlah. Dan perkara-perkara ini turut mempengaruhi mesej yang diucapkan. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan puan-puan pernah terfikir juga, mungkin dalam mungkin ada majlis bila kita dengar pengucap tu berucap kan. Bila kita balik, kita terasa betul juga apa dia cakap tadi. Itu adalah satu bakat pengucapan awam untuk mempengaruhi orang. Sama juga dalam konteks debat ni. Debat bila nak menegakkan hujah tu kita tengok ada style struktur dia sendirilah. Saya teruskan kepada pengenalan kepada teks ucapan. So teks ucapan yang baik dan berimpak dia perlu ada struktur yang tersusun, isi yang kritikal, analytical dan berdasarkan kesesuaian majlis dan audien. Tetapi harus diingat teks ucapan ni dia tidak boleh terlalu akademik. Anda kata dalam konteks tu dia tak boleh terlalu kelihatan ilmiah seperti jurnal dan sebagainya, perkara-perkara yang melibatkan akademik. Dia lebih kepada straightforward dan ada juga struktur-struktur yang mengikut kepada preference oleh pengucap sendirilah. Baik, mengapa teks ucapan diperlukan? Yang pertamanya adalah untuk kawal struktur ucapan supaya dia tidak melompat-lompat. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang bukan orator yang bersini tetapi dia cuba untuk berucap tanpa teks, kadang-kadang kita lihat sedikit kekok, janggal kerana dia tidak ada dokumen yang dia nak rujuk. Yang kedua untuk mengawal bahasa. Yang ketiga untuk mengawal isi dan fakta. Maksudnya dalam teks ucapan bukan semua fakta yang kita boleh ingat dalam kepala. Mungkin kita boleh daripada 6 mungkin kita boleh ingat 3 atau 4. Dan perkara-perkara itu memerlukan isi-isi yang menyokong kepada fakta itulah. Kemudian untuk yang keempat untuk meningkatkan keyakinan diri pengucap. Kadang-kadang orator ni dia sebenarnya dia orang yang berbakat tetapi dia perlu ada dokumen dekat tangan dia. So, untuk dia refer sekiranya dia ada perkara-perkara yang dia terlepas pandang. Kemudian untuk yang kelima untuk rekod dan dokumentasi. Seperti yang Puan Zunara kata tadi, maklumkan tadi, saya terlibat dengan penerbitan 5 buah buku. 3 daripadanya adalah koleksi ucapan Naib Chancellor dan 1 adalah koleksi ucapan Panglima Ketua Tentera. So perkara-perkara ini bila kita rekodkan dia, dokumentasikan dia akan bakal menjadi sejarah arkib. Mungkin sekarang kita tak nampak kepentingan dia. Mungkin saya bercakap dalam konteks UPNM. Mungkin 50 tahun akan datang.
InsyaAllah kalau universiti kita akan mencapai umur itu, 50 tahun akan datang ni orang akan tengok pula apa visi yang, contohnya visi ke-5, visi ke-6, apa hasrat dia semasa itu, tahun 2021, tahun 2020, 2022, apa visi dia, apa hasrat dia untuk universiti ni. Dan mungkin pada masa itu kita akan melihat, so inilah sebenarnya end state universiti apa yang kita nak pada ketika itu, dan kita teruskan sehingga tahun ke-50 penubuhan kita. Contohnya, saya beri contoh begitulah. Okay. Kemudian dalam teks ucapan ada 4 kombinasi yang sangat penting, sangat mustahak, iaitu yang pertamanya idea pokok yang diperkatakan berdasarkan jenis-jenis majlis. Yang kedua, gaya atau bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penyusunan ataupun pengolahan idea. Yang keempat, kebolehan memberikan ucapan. So yang keempat ni adalah lebih bergantung kepada pengucap itu sendirilah. Sebagai penulis teks ucapan, kita tidak terlibat dengan pengucapan itu. Semua kita adalah terlibat dalam penyediaan teks ucapan. Baik, saya teruskan dengan antara jenis teks ucapan yang biasa kita dengar ialah yang pertamanya ucapan alu-aluan, kemudian perasmian atau ucapan penutupan, ucapan perpisahan, persaraan, ini sekali-sekala lah. Kemudian teks ucapan tahniah, ucapan penghargaan, ucapan kempen. Contoh macam student kan, Majlis Perwakilan Pelajar ada mereka ni diberi masa, diberi ruang untuk berkempen dalam struktur demokrasi yang matang lah. Maksudnya teks ucapan dia itu adalah salah satu teks ucapan kempen untuk pilihlah saya akan dan sebagainya lah. Kemudian teks ucapan convocation, yang ini pada saya teks ucapan convocation adalah teks ucapan yang dalam konteks penuh istiadat lah. Maksudnya dia ada struktur tertentu yang kita kena follow. Contohnya macam nanti saya akan kupas lebih lanjut sekejap lagi lah. Kemudian teks ucapan perkahwinan. Teks ucapan perkahwinan ni memang nampak santai. Tetapi bila contohnya, contohlah kan, bapa pengantin nak berucap ni, kadang-kadang gugup. So itu yang perlunya dokumen untuk kita rujuk dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas, terlupa nama besannya sebab baru-baru lagi kan. Contoh kan. Okey, seterusnya saya pergi kepada perkara 4, iaitu fasa penyediaan teks ucapan. Fasa penyediaan ni ada 4 fasa. Yang pertamanya adalah persediaan awal. So sebagai penyedia teks ucapan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dah banyak bekerjasama dengan FPJB yang kebiasaannya bila ada event, tugas untuk penyediaan ucapan adalah owner kepada event. Maksudnya contoh pusat bahasa buat event, teks ucapan hendaklah disediakan oleh pusat bahasa. Sebab apa? Contohnya tim penulisan Naib Chancellor, contoh. Kami ni tak tahu apa benda yang hasrat untuk disampaikan oleh pusat bahasa dalam teks ucapan perasmian, contoh perasmian oleh BC. So poin-poin itu sekurang-kurangnya ada draft yang bagus untuk diserahkan kepada tim penulisan untuk proses editing selanjutnya. So dalam proses itu juga kebiasaannya tim penulisan pejabat NC akan menambah di mana-mana, memurnikan di mana-mana yang bersesuaian dengan style dan gaya yang preferred by Naib Chancellor. Kemudian majlis-majlisnya, contohnya istiadat convocation, ni kebiasaannya kita ada pasukan tim penulisan yang sangat bagus, dan kemudian majlis amanat tahunan Naib Chancellor,
Dan ni contohnya majlis apresiasi akademik cemerlang peringkat fakulti ataupun pusat. So dekan-dekan akan berucap, kebiasaannya kita terutamanya pentadbir, pengurus event, mereka ketua-ketua jabatan ni expect adalah dia punya teks tu sekurang-kurangnya ataupun sekurang-kurangnya talking point untuk majlis-majlis yang mungkin separa rasmi, untuk reference dia, memudahkan dia untuk berucap. Kemudian kita kenal pasti siapa pengucap dia, seperti yang saya kata tadi. Untuk convocation, Tuanku Chancellor ataupun Pro Chancellor. Kadang untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, saya telah menulis, menyedia teks ucapan Tuanku Chancellor dan Pro Chancellor sejak tahun 2013, dan kemudian bersama-sama dengan tim penulisan, dan kebiasaannya contohnya macam pihak istana ada, walaupun kita hantar itu secara kita buat dalam secara berpasukan, tetapi dalam proses itu pihak-pihak istana dan sebagainya akan buat pemurnian yang bersesuaian dengan style dan gaya berucap Tuanku Chancellor. Itu contoh-contohnya lah. Tetapi yang sangat penting adalah poin-poin yang dalam ucapan, dalam titah Tuanku Chancellor, titah Pro Chancellor ni, kita persetujui di peringkat universiti. Maksudnya Vice Chancellor setuju apa perkara yang kita memohon untuk dimasukkan sebagai titah Tuanku Chancellor. Kemudian untuk event-event rasmi universiti, Naib Chancellor, ketua-ketua jabatan, pegawai utama universiti, dan ada juga event peringkat universiti tetapi dibuat di luar yang melibatkan kehadiran VVIP dan pemimpin-pemimpin negara. Contohnya tahun lepas program walkabout di Parlimen Borough dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang itu saya juga diberi kepercayaan untuk mendraft, bukan menyediakan, mendraft teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemudian tahun sebelum itu Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pun ada datang untuk majlis pecah tanah masjid kita, masjid baru kita. Dan itulah pada saya memang penting untuk kita tengok siapa pengucap majlis. Kita perlu tahu macam mana style dia, style bahasa dia, style biasa yang pengucap ini selesa. Sebab itu bila saya diminta untuk menyediakan draft ucapan untuk menteri, pertama sekali perkara pertama yang saya akan refer adalah saya Google dulu. Sebab Google, kita boleh dapat banyak maklumat daripada Google. Maksudnya kita boleh tengok contoh-contoh teks ucapan yang pernah diucapkan oleh menteri-menteri tersebut, dan kita boleh kenal pasti style dia. Adakah dia straightforward, adakah dia suka perkara-perkara ucapan-ucapan yang berkias. Sebab ada pengucap ni yang dia tak suka kepada pernyataan-pernyataan yang negatif. Maksudnya kenyataan negatif tu kita kena olah menjadikan dia sebagai positif. Ada yang suka menyelitkan anekdot, ada yang suka menyelitkan analogi, metafora, ada yang suka ucapan yang jenis berbunga-bunga tetapi tidak keterlaluan dan menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit tinggi, bergantung kepada audien. Ada yang suka yang straightforward, terus kepada point. Itu kita kena, itu adalah effort kita lah untuk kita buat sedikit research. Sebab yes, menteri-menteri, timbalan menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mereka ada tim penulisan mereka sendiri, tetapi sekurang-kurangnya kita dah draftkan satu teks yang solid dengan poin-poin yang kukuh, yang kuat, yang strong point. Dan VC kata strong point. Saya suka perkataan tu. Strong point itu sangat penting untuk reflect kepada universiti.
Kemudian fasa 1, persediaan awal lagi, kita kena pasti siapa audien dia. Contohnya macam event ini dengan sekolah rendah. So, bila sekolah rendah ni, kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. So, berdasarkan analisis audien ni, kita akan tentukan peringkat bahasa yang sesuai dengan audien tersebut. Contohnya macam sekolah rendah, kita gunakan bahasa rendah, bahasa biasa, bahasa yang disukai oleh kanak-kanak. Contohnya macam kita selitkan cerita-cerita cerita-cerita dongeng dan sebagainya lah. Kemudian sebab itu saya katakan pentingnya ilmu bahasa ni. Bila kita dapat membezakan audien ni, kita tahu apa jenis bahasa yang kita nak gunakan. Sama ada bahasa rendah, bahasa sederhana ataupun bahasa tinggi. Dan begitu juga laras bahasa ni, kosakata yang sesuai dengan audien ni, kita kena sedikit partikular lah. Contohnya macam kanak budak-budak kan, budak-budak sekolah, kita nak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi ni, dia tak faham lagi. Dia tidak pernah dengar lagi perkara-perkara itu. Kalau yang audien kita orang-orang yang taraf sosialnya tinggi, maksudnya boleh kita gunakan bahasa-bahasa itu, tetapi tidaklah sepanjang-panjang teks ucapan tu semua bahasa tinggi. Tak pening kepala kita juga nak mendengar satu hal, nak memahami itu. Kan? Sebab saya ada pengalaman di pejabat Parlimen Angkatan Tentera sebelum ini, bila saya buat teks ucapan, bila selesai habis teks ucapan tu, ramai orang bertanya, apa maksud dia yang ni? Apa maksud kosakata ini? Apa maksud perkataan ini kan? Perkataan-perkataan yang saya gunakan. Maksudnya itu adalah satu benda yang pada saya sangat positif kerana audien alert. Maksudnya audien menumpukan perhatian sepenuhnya kepada teks, kepada ucapan pengucap lah. Contohnya saya berikan satu lagi, mungkin personifikasi menggunakan laras dan kosakata yang agak berat ni pun kita boleh lihat kepada audien. Contohnya lah kan, bila dalam teks ucapan kita selitkan sedikit unsur naratif sastra, contohnya personifikasi, contohnya langit menangis sepanjang senja. Kalau budak sekolah rendah memang dia tak faham lah kan. Dia akan faham satu hari nanti, tapi ambil masa lah. Langit menangis sepanjang senja. Kemudian bayu meniup sepoi-sepoi bahasa. Itu contoh-contohnya personifikasi lah, yang kita kena lihat betul-betul audien kita lah. Maksudnya audien ni dia, yang pentingnya bahasa ini perlu mudah difahami oleh audien. Baik, kemudian saya pergi kepada rangka pelarangka teks. Seperti saya katakan tadi, saya lebih suka untuk memberikan contoh-contoh yang saya dah pernah buat sebelum inilah. Pembicaraan mula ni, ini adalah suatu perkara yang asas, common. Maksudnya kita ucapkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya, maka dapatlah kita semua berkumpul untuk menghadiri acara yang dirancangkan pada hari ini dan sebagainya. Ini tuan-tuan perempuan boleh rujuk sendiri, boleh tengok sendiri, ini contoh-contohnya. Dia pada saya ucapan ni sebenarnya dinamik, tetapi ada struktur-struktur tertentu yang kita kena follow. Tetapi masih juga bergantung kepada pengucapnya nanti. Baik, kemudian selepas itu diikuti dengan sapaan. Contohnya saya rujuk kepada teks ucapan Naib Chancellor di Standard Convocation. Yang ini adalah struktur yang tetap. Contohnya bila Tuanku Chancellor berangkat, ini adalah salutasinya. Ini adalah sapaan rasmi kepada Tuanku Chancellor. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebah patik mohon diampun.
Itu perkara yang kita tidak boleh ditiadakan. Dia kena ada perkara itu. Kemudian sapaan juga bergantung kepada majlis penuh istiadat, majlis rasmi seperti convocation dan majlis-majlis lain. Contohnya macam amanat ulung. Naib Chancellor salutasinya berdasarkan kepada susunan kekananan, susunan protokol. Kemudian seterusnya pelan rangka teks, pendahuluan isi ucapan. Isi ucapan ni dia sebenarnya tidak terikat dengan satu kaedah sahaja, tetapi apa yang penting adalah pendahuluan ni untuk kita bina premis utama ucapan. Apa benda yang kita nak ucapkan sebenarnya? Dan kebiasaannya penulis teks ni dia mulakan dengan pendahuluan isi ucapan ni dengan mungkin kisah-kisah berunsur kemanusiaan, dimulakan dengan statistik penting, dimulakan dengan teknik menyoal audien, dimulakan dengan petikan, peribahasa ataupun cerita-cerita anekdot berunsur jenaka. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok di sebelah kanan itu, ini adalah contoh teks ucapan Panglima Angkatan Tentera yang saya draftkan. Ucapan ini adalah untuk kursus di Intan, kursus melibatkan jusa-jusa. Saya mulakan dengan peribahasa Latin, premonitus, dan dia melibatkan susunan sehingga ke akhir teks lah. Maksudnya ini adalah preamble kepada teks ucapan. Kemudian isi ucapan utama. Seperti saya katakan tadi, isi ucapan ini bergantung kepada audien, sama ada kita nak gunakan bahasa rendah, bahasa sederhana ataupun bahasa tinggi, dan ayat-ayat yang berbentuk sama ada pasif, ayat aktif ataupun bentuk biasa ataupun ayat yang berbentuk songsang. Dan sintaksis bahasa dan struktur jelas mengikut aturan naratif secara kronologi, mungkin sebab dan akibat, masalah penyelesaian, urutan topik, pertautan idea, urutan idea, menggunakan penanda wacana yang sesuai lah. Sebab teks ucapan lebih mudah untuk orang faham, orang ingat apabila dia dibuat dengan struktur yang contohnya ada kronologi. Bukannya dia tidak macam filem. Kita flashback, lepas tu baru tiba-tiba kadang-kadang kita pun pening plot macam mana dia punya plot ni kan. Tetapi plot teks ucapan ni lebih straightforward dan matlamat utamanya untuk kita supaya audien ni faham apa benda yang kita nak sebutkan. Dan oleh itu satu lagi perkara yang penting adalah penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan fakta ataupun idea-idea lain di dalam teks ucapan. Contohnya dewasa ini pada era moden ini itu penanda-penanda wacana untuk membezakan perenggan dan juga idea-idea kita. Baik, ini sambungan. Ini adalah contoh yang saya draftkan untuk yang bahagian Naib Chancellor bersempena dengan pelancaran sambutan Semarak Merdeka. Kalau tuan-tuan boleh tengok, boleh relate, Semarak Merdeka ni berkaitan dengan semangat patriotisme. So perkara-perkara berkenaan patriotisme ni kita kena mulakan dahulu dengan membangkitkan sejarah-sejarah terdahulu. Dan itu contoh dia lah, bergantung kepada konteks dan situasi dan juga majlis. Majlis itu untuk apa sebenarnya? Ini pun contoh yang saya beri juga. Kebiasaannya bila dalam teks ucapan rasmi, contohnya macam syarahan, ini adalah
teks ucapan syarahan PAT di Intan Bukit Kiara. Kita isi ucapan utama ni kita mulakan dengan preamble-nya berdasarkan struktur teks, perkara-perkara yang akan disentuh. Dalam konteks yang teks ucapan Panglima Angkatan Tentera ni ada empat perkara. Ancaman domestik, serantau, langkah mitigasi. Maksudnya dia ada, saya katakan tadi adalah dia ikut kronologi. Maksudnya perkara yang kita telah, sedang dan jangka akan hadapi, iaitu cabaran-cabaran dalam keselamatan dan pertahanan. Kemudian ancaman dia domestik, ancaman serantau, dan langkah mitigasi dia. Dia ikut kronologi lah. Maksudnya macam saya kata tadi, masalah dan penyelesaian. Ini salah satu contoh lah. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan nak ditanya ataupun segala apa saja kemusykilan, boleh interrupt saya. Tak ada masalah, macam saya katakan tadi. Kalau saya boleh jawab, saya jawab terus. Kalau tak, beri saya masa untuk dapatkan maklumat. Okey, kemudian masih lagi dalam isi utama teks. Teks rasmi biasanya, kalau contohnya macam saya berikan ni, program Semarak Merdeka. Semarak Merdeka. Dia ada fakta-fakta yang kita kena betul-betul tengok. Fakta hendaklah tepat daripada sumber yang berwibawa. Contohnya macam di UPNM ni, kita ada privilege sebab kita boleh akses kepada online journal yang banyak daripada servis yang diberikan oleh library PJTI, dan juga saya selalu juga rujuk kepada website Arsip Negara, mungkin website spesifiknya Hari Ini Dalam Sejarah. Kita nak tengok tarikh-tarikh sejarah yang tepat dan berautoriti lah. Baik, kemudian seterusnya masih lagi dalam fasa 2, teknik menarik perhatian audien ataupun menimbulkan rasa ingin tahu dalam kalangan audien. Yang ini saya rujuk kepada titah rasmi Dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak semasa perasmian upacara pemberian pertaulihan Palapes. Kebetulan pada 20 Ogos 2016, titah Paduka Seri Sultan ni terkandung juga maksudnya refer kepada tarikh yang sama kebetulan. Contohnya tarikh pertaulihan pegawai kadet 20 Ogos. Dan pada tarikh 20 Ogos ni apa peristiwa besar yang berlaku? Contohnya macam 20 Ogos tahun 636, tentera Arab pimpinan Khalid ibn Al-Walid berjaya menawan Syria dan Palestin daripada Empayar Byzantine dalam peperangan Yarmouk. Ini perkara-perkara bila ada unsur-unsur begini, dia membangkitkan audien, nak menarik perhatian audien. Maksudnya penyediaan titah ini sangat solid daripada segi penyusunan struktur ayat dan juga fakta-fakta yang sangat menarik yang kita tak tahu. Yang mungkin kita tahu tapi kita tak tahu pun tarikh dia sebenarnya bila. Mungkin peperangan Yarmouk ramai yang tahu tapi tarikhnya kita tak tahu bila. Bukan tak tahu, tak ingat. Itu contoh dia lah. Dan kaedah ini saya pernah buat juga untuk Naib Chancellor pada tahun 2020 pada September 40 tahun yang lepas. Contohnya saya buat retrospektif 40 tahun yang lepas. Pada masa ini adalah Hari Inovasi dan Majlis Anugerah UPNM. So kita boleh relate, contohnya bila saya Hari Inovasi dalam konteks pentadbiran awam ni. Contohnya saya refer kepada 23 September 1980. 40 tahun yang lepas semasa itu, ada satu seminar ke arah pembangunan komputer yang lebih berkesan. Mana kata pada era itu, seminar itu adalah salah satu
yang membuka lembaran baru kepada penggunaan alatan komputer sebagai salah satu usaha pemodenan. Maksudnya perkara-perkara yang melibatkan kreativiti, inovasi. Ini adalah permulaan, salah satu permulaan dia. Itu contoh dia lah kan. Kemudian fasa akhir, dia hendak, biasanya teks ucapan ni, dia hendaklah, pelan rangka teks yang seterusnya adalah penutup. So penutup ni, penyediaannya adalah kita perlu letak di situ pernyataan yang bakal diingati, itu yang bahasa Sila selalu kata strong point. Ini adalah contoh semasa teks ucapan Semarak Merdeka. Mungkin sekarang ni mungkin kita nampak klise, tetapi mungkin dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang, bila kita baca balik, dia membangkitkan satu semangat untuk pelapis-pelapis kita nanti, pegawai-pegawai selepas kita ini nanti, semangat kepada patriotisme. Itu contoh dia lah. Kemudian dalam penutup juga kita rakamkan penghargaan kepada pihak mengajukan majlis dan kita nyatakan harapan. Okey, baik. Kadang-kadang ada pegawai-pegawai kita, penulis ucapan yang suka meletakkan penghargaan kepada pihak mengajukan majlis ni di depan sekali. Secara peribadi, saya tidak prefer begitu. Saya lebih prefer penghargaan ini kepada pihak-pihak mengajukan majlis ini di akhir sekali. Ni dia punya penutup lah. Kan? Terusnya yang ketiga adalah fasa semakan akhir. So saya ada lagi lebih kurang 15 minit. Baik, contohnya saya berdasarkan pengalaman, bila saya buat teks, saya akan minta orang lain untuk baca. Kerana apa? Kerana bila kita baca, ini mungkin juga faktor tuan punya badan lah. Maksudnya kita confident dengan teks yang kita buat. Tetapi sebenarnya ada typo error, ada ayat-ayat yang terpotong dan sebagainya. Sebab itu perlu ada orang baca untuk bantu kita untuk identify di mana mungkin ada kita tersilap di mana-mana. Ya, kita tidak perfect, kita tidak sempurna. Sebab itu saya selalu memohon sekurang-kurangnya 2 orang untuk baca teks ucapan final. Kebiasaannya masa dia pejabat NC dulu, kebiasaannya jadi mangsa saya ni adalah pegawai khas dan juga ADC. 2 orang ni selalunya saya akan minta diorang baca, dan juga staf-staf lain lah dalam pejabat NC saya minta diorang baca. Kemudian sambil baca tu kita minta mereka buat semakan. Kadang-kadang kita terlupa titik, itu yang bila visi berucap titik tak ada, itu jadi masalah pada pengucap. Dan perkara ini saya belajar sebenarnya. Ulang baca ni saya belajar bila saya terkena. Ni pengalaman saya lah semasa Istiadat Convocation ke-5 tak silap saya, ke-5 ke-6. So just saya selitkan sikit lah kan untuk pengajaran yang lain lah. Bila Vice Chancellor minta saya buat editing, esoknya convocation. Petang ini dia minta saya buat sedikit editing. Bila saya buat editing, saya dah print semua. Saya tak baca dah. Bila saya tak baca, saya terus masuk dalam bag untuk preparation untuk esok. Bila esok pagi saya pergi hantar terus kepada terus letakkan di atas pentas. Bila satu ketika saya dengar visi berucap tu, dia terdiam. Dia terdiam dan seolah mencari kata-kata. Bila saya cek balik bag yang saya bawa tu, rupanya teks ucapan yang saya edit ada di dalam tu. So teks ucapan yang lama saya beri kepada Vice Chancellor. Itu adalah salah satu khilaf yang
kesilapan yang banyak mengajar saya perkara-perkara inilah, dan mengajar saya to be extra alert dengan perkara-perkara ini. Contohnya macam teks ucapan, kita dah buat editing, kita kena rename dia dalam Word kan, rename. Dan kalau dah tak pakai itu, buang je lah, delete je lah. Kemudian untuk pengesahan akhir ni, sebab kita nak sahkan kata-kata sapaan. Contohnya macam convocation kan. Convocation ni, protokol kata sapaan ni, kita memang boleh draft, kita boleh buat, tetapi banyak keadaan mungkin last minute VVIP yang kita jemput yang mula-mula kata hadir tapi last minute tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat beliau elakkan. So perkara-perkara itu kita kena be cautious lah. Kita kena alert perkara-perkara itu supaya tidak berlaku apa-apa kesilapan sapaan, salutation ni. Tidak berlaku apa-apa ni lah, kesilapan lah. Baik, saya teruskan kepada perkara 5. Ini tips daripada saya sendirilah. Sepanjang saya menulis dan menyediakan dan memurnikan teks ucapan lebih kurang 10 tahun ni. So banyak teks-teks ucapan yang diberi kepada saya ni ada level-level dia. Kita faham tidak semua orang ada flair untuk buat teks. Tetapi pada saya perkara itu boleh dibentuk, kita boleh belajar daripada pengalaman. Saya mungkin kebetulan lah, mungkin sebab saya sebelum ni saya suka menulis dan saya suka membaca teks ucapan orang ni. So bila tahun 2012, sebelum itu lagi, saya diminta untuk buat draft teks ucapan VC semasa saya bertugas di pejabat TNC Haiwan Pelajar. Kemudian masuk ke pejabat VC, saya diminta untuk buat teks ucapan VC. Sebenarnya buat teks ucapan VC ni bukanlah hakiki. Hakiki saya pada ketika itu adalah pegawai khas, tetapi oleh kerana diminta dan diberi peluang, alhamdulillah, perkara-perkara itulah yang peluang itulah yang kita gunakan untuk kita bentuk kebolehan kita daripada segi banyak lagi, bukannya teks ucapan daripada segi tugas hakiki fungsional kita, ada perkara-perkara yang kita boleh bina kepakaran dan jadi privilege kepada kita lah. Dan ucapan rasmi yang berkesan, dia kena padat dan mudah difahami. So dia tidak melompat-lompat. Dan ada ramai juga penulis-penulis teks, draft teks di FPJB ni bila hantar pada saya, bila saya tengok sekali bas, dia ni ada potensi. Kebanyakannya begitu. Tetapi oleh kerana mungkin kesibukan tugas dan sebagainya, perkara-perkara yang melibatkan tugas hakiki lah. Dan saya faham teks ucapan rasmi ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang bila kita tak ada pengalaman, kita diminta untuk buat terus, kita buat perfect. Tidak. Teks ucapan ni seperti saya katakan, dia dynamic. Kemudian sesuai dengan audien, tidak terlalu banyak fakta seperti jurnal ilmiah. Kan? Saya pernah hadir satu event di ACAP. So event tu, contohlah saya just ni kan. Event tu pukul 10 malam. Ada satu slot kursus. 10 malam ni kalau manusia biasa ni, kita dah tak boleh mencerna minda dah perkara-perkara yang heavy ni. Tetapi bila mana penceramah itu, facilitator itu berucap dalam keadaan yang santai dan diselitkan dengan perkara-perkara yang kita suka kan, kita tidak terasa berat. Itu yang saya khusus di ACAP ni sangat bagus. So
Ada juga satu event malam juga, ucapan yang terlalu berat, orang pun dah pening kepala dah malam kan, dah lewat. Sebab tu saya kata sesuai dengan audiens, sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat. Kemudian teks ucapan rasmi tidak boleh ada unsur plagiat. Ini apatah lagi kita di dalam dunia sfera akademik ni, persekitaran akademik ni, plagiat ni adalah satu perkara yang sangat tidak disukai lah pada saya. Betul, teks ucapan ni dia kadang-kadang poin-poin dia sama aja, dia sama saja, tetapi bagaimana kita mengolah semula ayat itu yang memberi impact. Ialah poin ni sama ya. Contohnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan usaha untuk kemajuan UPNM. Tetapi ada cara lain untuk kita buat pengolahan semula ayat. So tidak boleh ada unsur plagiat sebab ada teks. Biasanya siapa yang kenal saya fahamlah. Bila orang hantar teks pada saya tengok ini sangat bombastik. Perkara pertama sekali saya akan Google dulu. Bila saya Google, teks itu adalah teks ucapan VC universiti lain. Sebagai penulis ucapan ni, saya rasa macam mana? Kan? Tak sepatutnya berlaku perkara-perkara itulah. Dan saya sangat particular perkara-perkara yang ada unsur plagiat. Kan? Bukan maksud saya tuan-tuan puan-puan di luar sana tu tidak ada kebolehan, tetapi bila datang tiba-tiba, yalah saya dah 10 tahun kan buat teks, tiba-tiba ni this is very solid kan, contoh solid sangat ni, kita tengok unsur ada 3 perenggan 4 perenggan ambil daripada luar. Tapi tak apalah, at least kita memahami itu adalah effort dia. Sebab macam saya kata tadi, tidak semua orang ada flair untuk buat teks ucapan. Kita terima perkara-perkara itu dan kita rectify sehabis-baik. Kemudian teks ucapan tidak boleh ada unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti ataupun apa-apa isu, terutamanya isu-isu semasa. Kalau kita bercakap daripada segi fakta, tak ada masalah. Tetapi maksudnya fakta, contohnya macam pada tahun ini statistik buli dalam kalangan pelajar meningkat sekian-sekian. Tetapi kita tidak boleh menyentuh untuk contohnya kes ini, no, tidak sesuai untuk dalam teks ucapan. Kemudian analisis dan penentuan maklumat yang sahih, terutamanya berkaitan agama, petikan Quran dan hadis, sejarah, fakta bernombor mestilah tepat. Sebab itu bila kita nak pakai petikan ayat Quran dan sebagainya, hadis, sebaiknya kita rujuk kepada orang-orang yang lebih pakar, contohnya Pusat Islam. Sesuai ke tidak ayat ini dalam konteks ini. Sebab kita tak tahu, kadang kita nampak ayat Quran tu, oh ni cantik ni boleh guna untuk konteks ini. Tetapi kita tak tahu apa sejarah dia, asbabun nuzul dia. Apa sebabnya diturunkan ayat itu. Mestilah kena sync dengan perkara pokok yang kita nak ucapkan. Kemudian penggunaan bahasa-bahasa ungkapan Bestari, tetapi kita perlu elakkan kata-kata yang terlalu bombastik. Terlalu maksudnya kita nak sebut pasal bunga raya pun kita bubuhlah nama saintifik dia, tak perlu begitu. Ungkapan Bestari ni sedikit-sedikit tu tak ada masalah, sebab kadang-kadang ungkapan Bestari ni yang trigger orang untuk tahu ni apa benda sebenarnya cakap ni. Okay. Kemudian last sekali, hendaklah rajin membaca. Bila rajin membaca, dia akan memperkayakan kosakata kita, memperkayakan laras bahasa kita. Dan kita boleh bezakan bahasa tinggi, bahasa rendah, bahasa sederhana. Dan saya percaya di universiti ini ramai yang sangat berpotensi dan kalau digilap, insyaAllah kita akan ada pelapis-pelapis untuk tim-tim penulisan pada tahun-tahun yang berikutnya. Itu saja daripada saya. Saya harap perkara-perkara yang saya kongsikan ini sebenarnya tidak cukup pun untuk
Puan Zunarah tak cukup pun 45 minit sejam ni. Sebab tu penulisan ucapan ni dia sekurang-kurangnya 2 hari. So saya anggap ini adalah asas mula sahaja. Asas mula yang mana saya harap tuan-tuan perempuan sekurang-kurangnya adalah sedikit ilmu mungkin boleh digunakan selepas ini, dan saya terbuka insya-Allah sekiranya ada orang tuan-tuan perempuan memerlukan contoh teks ucapan, saya terbuka untuk beri, tak ada masalah. Ilmu-ilmu ni perlu dikongsi. Dan Puan Zunarah, saya tuan-tuan perempuan, saya buka untuk sekiranya ada sesi soal jawab, dan sebelum itu saya memohon maaf sekiranya ada terkasar rujukan yang tidak sepatutnya. Tidak ada niat saya, cuma niat untuk berkongsi sedikit pengalaman yang ada pada saya ni. Saya harapkan tuan-tuan perempuan boleh praktikan. Terima kasih Cik Rahul. Rasa banyak tak tercapai kita dalam sejam, 2 jam macam tu, dan sebab itulah ini barulah untuk permulaan. InsyaAllah kita ada dalam tahun ni mungkin jika kita ada kesempatan, kita boleh readykan satu bengkel lah Cik Rafizul. Seperti yang kita pernah macam mana kita nak cadang macam mana kan. So at least mungkin dalam tahun ni at least kita dapat realisasikan at least satu bengkel penulisan kepada kita punya pentadbir PNM, atau mungkin juga kepada kita boleh bukakan juga kepada kumpulan pelaksana juga. Betul tak? Ya. Okey. Saya nampak dah dekat sini di ruangan chat ni dah ada satu soalan. Saya juga mempersilakan juga kepada mana-mana yang berada di Microsoft Teams ataupun juga di Facebook pejabat pendaftar, sekiranya ada soalan yang dalam Microsoft Teams boleh juga bertanya secara direct kepada Cik Rafizul kita. Bukakan webcam sekiranya ada, dan juga bukakan mikrofon untuk bertanya direct sendiri boleh. Dan di sini untuk soalan yang pertama daripada Cik Zulkifli bin Basir. Cik Zul kita bertanya, selamat pagi. Saya nak tanya, berapa lamakah jangka masa ucapan rasmi yang bagus? Ada pengucap yang suka berucap dengan membaca teks ucapan 100%. Oleh itu, apakah tarikan utama penyediaan teks ucapan jika keadaan ini berlaku? Adakah guna kosakata yang berbunga-bunga atau fakta ucapan yang lebih penting? Okey. Terima kasih Cik Zulkifli. Pertamanya, jangka masa ucapan rasmi yang bagus. Okey. Dia bergantung kepada event. Contohnya Majlis Amanat Naib Chancellor, tentunya banyak poin-poin yang Naib Chancellor nak utarakan. Apa hasrat dia, apa amanat dia untuk tahun itu, dan kebiasaannya antara 30 hingga 40 minit lah. Dan kalau event-event yang lain, contohnya event rasmi tetapi eventnya melibatkan contoh persaraan, kita dan event itu melibatkan makan-makan, kita kebiasaannya tidak boleh lebih daripada 7 ke 8 minit. Maksudnya kita tidak mahu orang menunggu. Dan oleh itu lebih mudah untuk teks itu straightforward. Dan kemudian ada pengucap yang suka berucap dengan membaca teks. Sebenarnya dia tidak ada masalah. Dan sebab itu saya katakan penyediaan teks ucapan ini sangat penting. Bila mana walaupun dia membaca teks, tetapi ada unsur-unsur poin dalam teks itu yang trigger orang. Itulah peranan penulis teks ucapan. Dan ada kalanya kita cuba menyelitkan perkara-perkara yang pada awalnya mungkin kita nampak retorik, kan? Tetapi itu adalah poin yang sangat bagus. Maksudnya dia bukan dia retorik yang bagus untuk tindakan yang selanjutnya. Itu contoh dia lah. Kemudian adakah Cik Zul tanya, adakah guna kosakata yang berbunga-bunga atau fakta ucapan yang lebih penting? Tentunya fakta ucapan yang lebih penting. Sebab kosakata berbunga-bunga ni sebenarnya adalah penyedap ayat sahaja. Dan contohnya
bila ada event sastrawan negara. Bukan yang tahun ni, tahun 2018. Bila sastrawan negara dan datang berucap ni, kita pun bila menyediakan teks visi, adalah sedikit unsur estetika sastra. So kita masukkanlah sedikit-sedikit perkara-perkara itu supaya nampak event itu nampak visi pun bila visi kata you masukkan unsur sastra sikit, perkara-perkara itu visi dah faham, dia dah faham. Dan itu yang saya katakan, kita kena faham style pengucap, barulah kita faham macam mana kita nak buat teks ucapan untuk dia ucapkan. Itulah sedikit daripada saya. Mungkin ada soalan-soalan lain lagi. Soalan lain? Sekiranya ada yang ingin bertanya secara direct, boleh bukakan. Okey. Saya nampak ada Rosidi kat sini. Assalamualaikum Cik Rafizul. Salam. Okey Cik Rafizul, untuk soalan pertama. Okey, kita lihat dari konteks pembuka kata ya, ataupun kita lihat daripada kepala teks ucapan ya. Perkara ini sering diambil level lah. Contohnya salutation. Sebab kadang-kadang salutation ini memainkan peranan penting dalam sesuatu teks sebab dia adalah pembuka kata. Jadi apakah salutation yang terbaik? Sebab kadang-kadang kita lupa tahu salutation yang terbaik bagaimana dan kedudukan untuk kita salutasi tu. Okey, kedudukan contohnya kedudukan VIP, and then kita kita punya salutation tu contohnya yang berusaha, apa penggunaan yang terbaik lah, yang berusaha yang untuk kategori yang mana, yang berhormat untuk kategori yang mana, yang berbahagia untuk kategori siapa, kan itu selalu dipandang remeh lah. Okey, seterusnya soalan kedua. Okey, acap kali saya melihat penggunaan bahasa yang digunakan oleh Cik Rafizul agak bombastik juga. Jadi saya ingin bertanyakan kepada Cik Rafizul, bagaimanakah Cik Rafizul mendapatkan idea ataupun ada tak Cik Rafizul mendapatkan sebarang rujukan untuk penggunaan kosakata ataupun bahasa yang agak bombastik itu? Okey, di manakah rujukan itu boleh didapati? Okey, ataupun memang lahir daripada pemikiran dan idea yang datangnya daripada Cik Rafizul sendiri. Okey, seterusnya Cik Rafizul, okey, penggunaan pantun ataupun kita kata penggunaan gurindam ke ataupun kita puisi lah boleh kita katakan, kalau kita selitkan di dalam teks ucapan itu, adakah teks ucapan itu dianggap bersesuaian kalau kita letakkan atau kita selitkan dengan sedikit pantun, kan? Sebab kita nak mengaitkan teks itu ada sense of humor. Maksudnya kita adalah sedikit kan jenaka dan sebagainya. Adakah kita letakkan pantun dan sebagainya adalah cara yang terbaik dalam membentuk sesuatu teks ucapan? Okey, dan juga penggunaan perumpamaan. Okey, adakah itu cara yang terbaik, dan apakah perumpamaan yang boleh kita kaitkan, yang boleh kita letakkan dalam sesuatu teks ucapan? Sebab kalau kita tengoklah contohnya macam kalau kita tengok macam Karansi Walia, kan, kadang-kadang dia menggunakan perumpamaan yang luar dari kotak dan yang luar daripada kita tahulah, yang kita belajar masa sekolah dulu, kan. So boleh Cik Rafizul terangkan dan menjawab persoalan yang saya berikan. Terima kasih Cik Rafizul. Baik, terima kasih Cik Muhammad Rosidi. Didi ya. Okey, yang pertamanya pembuka kata, kebiasaannya event-event rasmi, contohnya event yang melibatkan Perdana Menteri dan sebagainya, kebiasaannya kita cuma buat susunan itu berdasarkan kekananan. Kalau melibatkan menteri-menteri, dia ada susunan dia yang spesifik dah, kedudukan kekananan menteri-menteri ini, dan kita boleh rujuk di situ. Kita boleh rujuk kepada, tak silap saya, bahagian protokol istiadat JPM. Biasanya yang dirujuk ni dibantu oleh pihak korporat lah. Kemudian kalau di universiti, kita ikut kekananan kita berdasarkan apa yang diberikan oleh
pejabat pendaftar. Biasanya kalau ada perubahan penyandang jawatan sebagainya, pejabat pendaftar kalau perasan selalu email susunan kekananan baharu, susunan kekananan pegawai-pegawai universiti. Kita just rujuk kepada situlah. Penggunaan yang berusaha, yang berbahagia, semua sebenarnya semua ada dia punya panduan. Dan panduan tu kita boleh rujuklah. Panduan itu adalah panduan rasmi. Bukan kita saja-saja ni lah. Yang berusaha ni contohnya kebiasaannya adalah okey kepada majlis lah. Itulah. Kemudian kosakata yang Cidi kata tadi, bombastik. Sebenarnya saya bila dah lama menulis teks ucapan ni, saya tidaklah, sebab saya katakan tadi, saya banyak membaca. Bila saya banyak membaca, banyak ayat-ayat yang bombastik yang saya jumpa, saya refer kepada Dewan Bahasa dan Pustaka online tu. So bila saya refer situ, oh ini maksud dia, ini maksud dia, ini maksud dia, dan perkara tu jadi masuk dalam kepala, ingatlah. Dan dalam tempoh-tempoh itu juga, bila kita buat teks ucapan, dia secara automatik perkara itu, ayat-ayat itu muncul. Sebab itu saya kata kita kena nak buat teks ucapan, kena banyak membaca teks ucapan orang lain. Dan juga termasuk juga teks-teks ucapan pemimpin-pemimpin di negara barat lah. Itu contoh-contoh dia. Kemudian nombor 3, penggunaan pantun, gurindam, perumpamaan boleh digunakan, tetapi bergantung kepada majlis. Contohnya majlis yang sangat formal, kita nak loose sedikit event, contohnya macam dalam konvo pun boleh digunakan pantun, tetapi bersesuaian dan tidak terlalu banyak. Contohnya macam ucapan ada 10 pantun, tidak bersesuaian lah. Maksud saya tidak perlu begitulah. Kemudian diselitkan dalam teks ucapan yang bersesuaian, contohnya macam persaraan, kita adalah sedikit mungkin gurindam, pantun budi dan sebagainya. Tak ada masalah. Tetapi pantun ini tidak boleh terlalu banyak. Pada saya paling banyak pun mungkin satu teks ucapan mungkin 2 lah. Sebab saya pernah terdengar juga, biasanya teks ucapan pantun ni MC suka tak pantun kan. So bila pantun MC terlalu panjang, terlalu banyak pantun ni sampai 4 rangkap, 5 rangkap pantun, kita pun jadi pantun saja 2 minit kan. Sebab MC tidak boleh, contohnya MC tidak boleh berucap terlalu panjang. Sebab highlightnya adalah kepada majlis dan juga VIP yang akan berucap. Itu contoh-contoh lah. Baik, itu saja daripada saya. Untuk soalan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, daripada Puan Mazlin binti Abdul Malik. Saya mohon Encik kongsikan pengalaman untuk menyediakan teks ucapan bagi public figure yang mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana cara lenggok VIP tersebut. Pada pandangan Encik, berapa kali yang diperlukan untuk VIP membaca dan mengesahkan teks tersebut? Okey, kebiasaannya, terima kasih Puan Mazlin, VIP ni dia ada pegawai khas dia, ada contohnya macam menteri, dia ada setiausaha akhbar. So tim-timnya mereka ni ada tim yang solid. Maksudnya di peringkat universiti kita cuma prepare draft yang the best, yang kita rasa the best possible draft yang terbaik kita boleh draft, dan kita beri pada tim dia. Tim dia ni memang dia ada spesifik, dia dah faham dah VIP ni macam mana lenggok dia dan sebagainya. Itu yang saya katakan, sekurang-kurangnya draft yang kita sediakan tu pada kategori yang solid. Dan urusan pemurnian selanjutnya kita serahkan kepada tim penulisan, tim setiausaha akhbar, menteri dan sebagainya. Mereka ni memang tim dia memang sangat bagus, dan saya pun sebenarnya banyak bila saya buat teks untuk menteri sebagainya, bila saya hantar, diorang hantar saya balik, saya banyak belajar kan macam mana bila ayat yang kita buat tu mereka ringkaskan lagi dalam bentuk yang bentuk ayat aktif, yang catchy. Perkara itu saya banyak belajar daripada mereka ini jugalah.
So macam mana, ada lagi ke soalan atau nak bertanya terus dengan Cik Rafizul kita bukakan lagi. Sekiranya ada satu atau dua soalan lagi. Okey, Cik Rafizul, kalau siapa ada tanya? Okey. Mungkin soalan terakhir lain Cik Rafizul, tak maaf. Sebab saya berminat dengan sesi webinar kali ini sebab ianya mungkin berkait rapat dengan saya jugalah, sebab kadang-kadang pun saya juga ada buat teks MC dan sebagainya. Tapi mungkin sedikit sebanyak berkait rapat dengan saya. Okey, Cik Rafizul, berdasarkan kepada pengalaman Cik Rafizul, pernah tak Cik Rafizul mengalami di mana teks tu diperlukan dengan kadar segera? Contohnya hari ni baru dapat maklumat dan esoknya dah ada program tersebut dan teks tu perlu disegerakan, dan cara macam mana Cik Rafizul menangani benda-benda tersebut? Okey, seterusnya soalan yang terakhir juga. Okey, sepanjang Cik Rafizul bergiat dalam penulisan teks ucapan ini, pernah tak terjadi satu mistik yang sangat besar yang di mana mistik itu menjadikan diri Cik Rafizul yang sekarang, yang membangkitkan semangat Cik Rafizul dan membuktikan Cik Rafizul adalah penulis teks yang terbaik lah dekat UPNM ini. Itu saja Cik Rafizul. Okey, terima kasih Cik Muhammad Rosidi. Yang pertamanya keperluan teks dalam keadaan yang sangat singkat. Ini benda tu biasa. Bila biasa, kita dah get used lah kepada perkara-perkara itu, tetapi bukanlah setiap masa dia hari ni nak, esok hari ni beritahu esok nak. Tak begitulah, bukan sepanjang keadaan begitu. Tetapi sebab kita pun faham kan, event-event universiti kadang-kadang ada yang ada keperluan-keperluan itu yang mungkin teringat last minute dan sebagainya. So saya punya prinsip saya, kita bantu sehabis baik kan. Bukannya untuk bila hari ni esok baru nak buat, esok event hari ni baru nak buat teks. Bukan masa untuk kita nak nak menuding jari kepada sepulan. Pada saya tidak begitu. Saya lebih suka untuk membantu sehabis yang baik. Itu saya ingat ramai juga mungkin setakat ni mungkin tak pernah lagi ada masalah lah berkenaan dengan teks ucapan ni dengan saya. Saya harap begitulah, tetapi saya willing untuk bantu semuanya berdasarkan apa yang saya boleh sehabis yang baik. Dan saya rasa perkara itu perlu kita praktikan sama-sama lah. Dan juga dalam masa yang sama, saya suka mengingatkan event kena ada checklist, kena ada checklist, dan itu yang akan guide kita macam mana kita handle event. Dan bila keperluan teks itu dalam tempoh yang sangat segera, saya suka mengingatkan lah, maksudnya please jangan next time ni buat lebih baik daripada yang ini, lebih baik arrangementnya daripada ini. Itu sajalah kan. Kemudian yang kedua, mistake besar. Tadi saya dah share, saya dah buat satu mistake, a big mistake semasa konvo kelima tak silap saya, bila mana event itu teks ucapan VC yang saya buat editing, saya terbagi kepada VC teks yang lama. Kan? Mistake itu sangat besar, tetapi biasalah kan, kita mengakui kesilapan kita dan daripada situ kita belajar. Dan saya harap ialah kita manusia biasa, kadang-kadang ada yang tidak sempurna, ialah manusia tidak akan sempurna, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengelakkan perkara-perkara itu. Yang selainnya tu kita serahkan tawakal kepada Allah. Kita dah buat the best kan. Baik Cik Rafizul, daripada Encik Muhammad Hazman bin Husin. Assalamualaikum Cik Rafizul. Saya nak bertanya, mengapa bila saya lihat di senarai edaran TNC di universiti awam lain, ada yang sebut yang berbahagia, ada yang sebut yang berusaha? Okey, yang itu saya nak jawab pun sebab senarai edaran tu bukan saya yang buat. Tetapi secara umumnya yang berbahagia ni adalah untuk
orang-orang yang berpangkat ada bintang. Bintang dan pingat. Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Datin dan sebagainya itu. Biasanya kita tak dia yang berbahagia. Yang berusaha ni biasanya selain daripada itu. Dan termasuk juga toke kepada event lah. Itu yang secara umumnya begitu sebenarnya. Saya nampak pendaftar kita berada di Microsoft Teams. Saya rasa berada di SA. Turut sama bersama dengan untuk sama-sama memeriahkan dalam kita Microsoft Teams juga. Dan seperti yang semua sedia maklum, pada hari ini dan beberapa hari yang ini kita di PNM ni kita ada busy dengan sibuk dengan DSA dan juga beberapa event yang penting yang lain lah. Pendaftar dia nak bagi apa-apa ni ke kata-kata? Saya sebenarnya looking forward untuk syarahan pentakbir yang kita laksanakan mengikut jadual yang telah dilaksanakan, dan saya rasa ini salah satu topik yang sangat baik untuk kita sharekan, lebih-lebih lagi disampaikan oleh kita punya ketua penyuluh pendaftar dan saya berharap supaya perkara ini dapat diteruskan oleh semua pentadbir-pentadbir dengan bidang dan juga topik yang berbeza. Tahniah Cik Hafizul. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih Puan. Puan ada di sana ya, di SA sekarang. Okey, ada satu lagi soalan daripada Encik Dini Ashraf. Assalamualaikum Encik Rafizul. Mohon perkongsian daripada Tuan sekiranya ada 2 pengucap dalam satu-satu acara dan kita ditugaskan untuk menulis teks ucapan untuk seorang pengucap sebelum pengucap utama. Contoh, ucapan Menteri Kementerian Tinggi sebelum Perdana Menteri. Adakah kita perlu tahu kecenderungan pengucap utama dalam ucapannya agar tiada pertembungan idea dalam ucapan yang kita draftkan? Terima kasih Tuan. Okay, baik. Soalan ni soalan yang sangat bagus. Ya, betul. Perkara ini pernah saya bincangkan dulu dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey, kebiasaannya event, contohnya kita handle satu event, contohnya event debat lah, debat diraja contohnya. Ada 2 teks menteri dan teks Tuanku Chancellor, Tuanku Agong. Contohnya lah, saya beri contoh. Dan sebenarnya itu adalah tugas tim penulisan penganjur. So pada saya sebenarnya lebih mudah sekiranya satu event itu kalau ada 2 teks, kita yang buat teks itu. Maksudnya tim penulisan, bukanlah seorang lah, tim penulisan. Sebab kita nak mengelakkan pertembungan idea dalam ucapan tu. Perkara ini saya dah pernah lalui sebelum ni. Contoh terdekat adalah convocation. Kita ada 3 teks, Tuanku Chancellor. 4 teks, Tuanku Chancellor, Naib Chancellor, Pro Chancellor 1, Tunku Pro Chancellor. So ada 4. Macam mana kita nak buat supaya tidak ada pertumbungan daripada 4 perkara ini? Vice Chancellor itu okeylah. Sebab itu saya draftkan personally. Yang 3 ni ada tim lah. Maksudnya tim ni kami berkongsi idea supaya perkara-perkara yang disebutkan oleh Tuanku Chancellor tidak ada lagi disebut oleh Pro Chancellor lain. So lebih mudah sekiranya ada pasukan penulisan, bukannya buat seorang-seorang. Menulis seorang-seorang ni memang dia akan menyebabkan pening jugalah. Sebab itu saya kadang-kadang sejujurnya saya suka buat teks pada waktu malam sehingga lajak ke pagi. So pada masa itu lebih tenang, dan di pejabat saya memang susah nak buat teks ucapan sebenarnya. Contoh dia lah. Dan ya, Cik Dini Ashraf ni saya ingat dulu ada satu event sastrawan tak silap saya. Cik Dina yang baca doa dalam event itu yang saya ingat sampai sekarang. Doa itu baik-baik perkataan kosakatanya sangat cantik. Saya rasa Cik Dini. Tak silap saya lah. Betul ke? Kalau tak betul, mohon betulkan saya. Dan itulah maksud saya, kebiasaannya kita tak tahu lenggok dia, tapi kita dah tahu apa poin yang kita nak bagikan kepada 2 orang ni. Tapi sebab ini tidaklah memeningkan sangat, sebab kebiasaannya bila ada 2 VIP,
salah satunya yang berucap tu akan buat aluan saja. Aluan dan sedikit point untuk audien. Yang utamanya kita kena utamakan yang perasmi lah. Contohnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu contoh dia lah. Dan saya rasa perkara itu memang sukar, tetapi bukan tak boleh dibuat. Sebab dia kena ada tim penulisan. Dia kadang-kadang buat seorang ni memang jam lah kan. Sebab itu contohnya kalau saya ada tugasan lebih daripada satu, contoh 2 teks, saya akan rest sekurang-kurangnya 4 jam sebelum saya buat next draft. Itu contoh dia lah. Itu preference masing-masing. Itu daripada saya lah. Puan Zunera tak dengar suara. Saya rasakan topik kita pada pagi ini memang dapat membuka minda kita sebagai pentadbir dan juga yang berada di dalam Microsoft Team ini. Mungkin juga sometimes mungkin ada yang berminat, ada macam Cik Rafiq bagi tahu tadi, bukan tak ada mungkin kita akan wujudkan satu macam pelapis-pelapis ni lah untuk bukanlah hanya Cik Rafiq macam Cik Rafiq bagi tahu kan sebelum ni asyik-asyik saya je untuk ni kan. Okey. Memang kita akan cuba, kita dah start dah dengan macam kursus pengacaraan majlis dan mungkin selepas ni kita memang daripada sebelum pandemik lagi, tapi dah pandemik saya rasa bagi tahun ini insya-Allah kita akan adakan at least bekir 2 hari. Sebabnya Puan Zunaira, Ya. Kursus tulisan teks ni dia tak boleh online sebab dia ada unsur praktikal. Latihan untuk membuat teks ucapan. Saya berasat begitulah, sekurang-kurangnya 2 hari. Ya, betul. InsyaAllah kita akan nantilah. Lepas raya ni kita akan sit balik bersama untuk kita tengok. Sebab saya rasa tim daripada pensyarah pun ada yang berminat untuk especially pusat bahasa. Pusat bahasa. Ni kan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri tajuk pada hari ini, saya mohon kepada semua peserta yang masih berada di dalam Microsoft Team ini untuk sama-sama yang mana ada webcam boleh bukakan kamera untuk kita bersama untuk bergambar sebagai satu kenang-kenangan bersama dengan penceramah kita pada pagi ini. Sekejap ya. Terima kasih Prof. Hassan pun ada bersama pada pagi ini. Okey. Saya buat kiraan dan kiraan sampai 5. 1, 2, 3. Kepada yang mana-mana yang sama-sama turut mengambil gambar, boleh sharekan di dalam ruangan chat ni ya. Okey, semua thumbs up untuk last atau mini love. Sudahi dengan untuk sesi syarahan pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Cik Rafizul atas